وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin insan jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu. Kita tengok kitab kita 40 hadis peristiwa akhir zaman. Jadi kita berhenti. Kalau yang saya tanda ni hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain. Kata mengarang, hadis yang ke-17, harta riba wujud di merata tempat. Ni tajuk dia. Maknanya dia tanda akhir zaman adalah riba berlaku di seluruh tempat. Boleh dikatakan tak ada orang yang terlepas. Kalau nanti disebut dalam hadis ni, di seluruh tempat riba ni jadi biasa. Kalau tak ada riba, itulah tanda kiamat. Kalau tak ada riba ni, tak jadilah pinjaman. Baik, kita tengok hadis dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni daripada Abu Hurairah, dan saya sebut kat tuan-tuan, Abu Hurairah ni nama dia siapa? Nama dia Abdurrahman bin Sakhar. Sebelum masuk Islam nama dia Abdul Uzza bin Sakhar. Bila masuk Islam Nabi ubah nama dia. Sebelum Islam nama dia ada unsur syirik, hamba kepada Uzza, berhala Uzza. Nama ni ada unsur syirik. Kita hamba pada Allah. Jadi Abdullah atau Abdul Rahman, itu Nabi tukar nama dia. Malah ada hadis Nabi yang lain yang sebut ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdul Rahman. Nama yang dicintai di sisi Allah adalah Abdullah atau Abdul Rahman. Hamba yang, nama yang menunjukkan hamba kepada Allah. Banyak lagi lah, Abdul Qahar ke, Abdul Rahim ke, Abdul Malik ke. Asalkan nama itu bukti perhambaan kita kepada Allah. Baik, kemudian dia berkata, sabda Nabi SAW. Banyak hadis Abu Hurairah ni macam ni. Qala Rasulullah. Qala Rasulullah. Sebab apa? Sebab banyak hadis yang Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan, dia dapat daripada sahabat yang lain. So Abu Hurairah ni dia masuk Islam lambat sikit. Jadi hadis Nabi yang lepas-lepas tu dia dengar daripada sahabat Nabi yang lain. Itu dia kata, telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Abu Hurairah kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, itu memang Sayyidina Abu Hurairah dengar daripada Nabi terus. Itu dia punya seni dalam ilmu hadis. Sebut sami'tu Rasulullah, memang Abu Hurairah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengar daripada sahabat Nabi yang lain. Baik. Dan sahabat Nabi ini menurut ahli sunnah wal jamaah dan majoriti umat Islam, tuan-tuan. Ahli sunnah saja, hatta Mu'tazilah dan sebagainya, majoritinya bersepakat ijma' bahwasanya ashabatu kulluhum udul. Sahabat ni semuanya adil. Sekalipun tak disebut daripada sahabat, kemudian sahabat kepada Nabi, sekalipun tak disebut antara sahabat tu dengan sahabat dengan Nabi, ada sahabat di tengah, tak perlu sebut pun. Sebab as-sahabatu kulluhum udul, sahabat semua adil. Sebab apa? Nabi yang jamin keadilan ni. Nabi yang jamin, dan sahabat ni 114,000 sahabat semua mendapat jaminan syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita baca dalam Quran tu. Saya lupa ayat dia disebut lil fuqara'il muhajirin akhruju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwanah. Allah Taala sebut tentang harta pembahagian fai itu bagi orang muhajirin yang susah, yang mana mereka ni berhijrah, dihalau daripada negeri mereka dan berhijrah ke kota Madinah, yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwanah. Mereka keluar untuk mencari keridaan Allah
Dan apa? Yabtaguna fadlan, mencari kelebihan dan keredaan Allah. Wa yansurunallaha wa yansuruhum, mereka menolong Allah dan Allah Taala menolong mereka. Ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang benar. Allah Taala yang bagi cop kat dia. Mereka orang-orang yang benar. Dalam ayat kemudian sambungan dia, walladzina tabau ad-dar wal iman, orang yang telah beriman yang duduk di kota Madinah, yuhibbuna man hajara ilaihim, dia bercinta kepada orang yang berhijrah pada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dalam dada mereka ni dalam menolong muhajirin tidak ada langsung keinginan duniawi, semata-mata kerana Allah. Kemudian Allah Taala sebut, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun, siapa yang selamat daripada sifat kedekut diri dia, maka dia orang yang berjaya. Jadi Allah Taala bagi cop tadi dekat muhajirin apa dia? Shadiqun, dan Allah Taala bagi cop pada ansar sebagai muflihun. Kemudian sambungan lepas tu, walladzina ja'u min ba'dihim, orang yang datang setelah mereka, kita semua yang datang setelah sahabat Nabi muhajirin dan ansar, yaquluna rabbana ighfir lana, mereka berkata ampunlah dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara kami yang beriman sebelum kami, terutama muhajirin dan ansar. Wala apa? Wala taj'al fi qulubihim ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, jangan jadikan dalam hati kita kebencian pada orang beriman. Dia fokus dia tuan-tuan pada muhajirin dan ansar. Dalam surah At-Taubah ayat 100 lagi jelas Allah Taala sebut bagaimana muhajirin ni, sahabat Nabi ni, ashabatum kulluhum udul. Kenapa disebut kat tuan-tuan? Supaya kita tahu akhir zaman ni bila ada golongan yang merendahkan para sahabat Nabi atau isi Nabi, kita tahu dia sesat, itu saja. Dia sesat. Dhalun mudil, dia sesat lagi menyesatkan. Surah At-Taubah ayat 100 Allah Taala kata, as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, orang yang terawal-awal, yang mula-mula masuk Islam. Siapa dia? Kita jauh dah. Dan Allah Taala sebut minal muhajirin wal ansar, mula-mula beriman pada Nabi SAW ni sahabat Nabi di kalangan muhajirin, kemudian ansar, sahabat Nabi yang duduk di Madinah, kemudian baru sambung walladzina tabauhum, dan orang yang mengikuti mereka, yang datang setelah Nabi wafat, datang pula tabi'in. Kan kita baca kan, tabi'in awit tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin, kita baca dalam tahlil kan, tabi'in ni siapa? Apa makna tabi'in? Tabi'in ni orang yang mengikut. Ikut siapa? Ikut muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum bi ihsanin, ikut muhajirin dan ansar, ikut elok-elok. Kemudian radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah redha kepada muhajirin dan ansar dan orang yang ikut depa. Wa radu'an, mereka juga redha pada Allah. Wa adalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, Allah janji kepada siapa? Muhajirin, ansar dan orang ikut depa. Kita pernah bertemu dengan Nabi. Ilmu pada risalah Nabi ni pada sahabat Nabi, muhajirin dan ansar. Nabi wafat, datang golongan setelah tu ambil ilmu daripada muhajirin dan ansar. Habis daripada ni datang pula tabi'in, pengikut pada tabi'in. Habis yang ni datang pula tabi'in. Itu nama tabi'in tu, mengikut kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi dididik oleh Nabi. Sebab tu musuh-musuh Islam dia datang, dia nak hancurkan rantaian ni, dia serang sahabat Nabi dengan cerita yang bukan-bukan, cerita merapu-rapu, saya tak nak sebut, riwayat yang palsu, yang mana merendahkan para sahabat Nabi dan isteri Nabi. Tuan-tuan kalau dengar orang cerita, itu bukan ilmu yang hebat, itu ilmu yang sesat. Saya baca ya tuan-tuan, sejarah-sejarah yang nyerang para sahabat Nabi, itu ilmu yang mengarut rekaan musuh-musuh Islam. Sebab bila sahabat jahat, kita nak ambil ilmu pada siapa? Rosak rantaian tu. Baik, kemudian apa kata Nabi SAW? Itu yang tuan-tuan baca hadis semua, kenapa ada nama sahabat? Ialah sahabat yang dengar hadis tu. Sahabat sampai kepada tabi'in, tabi'in, baru dibukukan oleh Al-Bukhari, Al-Muslim, Abu Dawud, Tirmizi. Dia ada apa? Chain of narration, rantaian sanad tu. Baik. Kemudian banyak lagi tuan-tuan dalil Quran yang menunjukkan apa, keadilan dan sahabat ni dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya ringkaskan, kita nak tengok isi dia. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa minhum ahadun illa akala ar-riba faman lam ya'kul asabahu min ghubarih. Artinya rawahu Ibnu Majah. Hadis ni pada Abu Hurairah
kemudian ada orang lain dengar, ada Abu Hurairah, dia tak sebut sanad tu, kemudian ada orang lain dengar, mungkin ada 4-5 orang, barulah sampai kepada Imam Ibnu Majah dan dibukukan dalam Sunan Ibnu Majah. Itu ada sanad tu sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Majah ni pun dekat dengan Nabi, tuan-tuan. Kita dengan Imam Ibnu Majah ni pun jarak dia, tuan-tuan, jauh 1200 tahun lebih, macam itulah, ke 1300 tahun lebih kita dengan Imam Ibnu Majah, jauh. Imam Ibnu Majah dengan Nabi tak jauh. Imam Ibnu Majah ni termasuk dalam tabi'in, pengikut kepada tabi'in. Baik, kemudian artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tiba satu zaman tidak ada seorang juga pun kecuali ia terlibat dalam memakan harta riba. Akhir zaman. Nanti kita nak tengok kita sekarang ni sampai ke tak sampai tahap ni. Baik. Kalau ia tidak memakannya secara langsung, ia akan terkena juga debu-debunya. Baik. Jadi tuan-tuan, riba ni kalau tak makan riba, dia terkena debu-debu riba. Dia punya apa? Debu-debu ataupun dia punya asap-asap riba, ghubar. Debu-debu dia kena juga. Tak dapat nak lari. Yang pertama, kita tahu dua-dua dilaknat. Orang yang makan riba dan orang membayar riba sama. La'anallah, Allah Ta'ala melaknat akilur riba, orang yang makan riba, wa akhidahu, orang apa? Orang yang wa mu'tiyahu, orang yang bagi, orang yang tulis, semua dilaknat. Dan riba ni dosa dia besar. Dia lebih besar daripada berzina. Riba. Dirhamur riba ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lamu asyaddu indallah min 36 zanyah. 1 dirham riba yang dimakan oleh seorang lelaki dan dia tahu yang tu riba, lebih berat dosanya di sisi Allah daripada 36 kali berzina. Jangan anggap berzina tu dosa kecil. Zina dosa sangat besar. Dosa ni, bila sebut dosa ni memang teruk, tuan-tuan. Itu je kena tahu. Ulama klasifikasikan sayyi'at dengan al-kabair, dosa besar, dosa kecil ni, bila dibandingkan sesama dosa, bukan dibandingkan kita sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah, segala jenis dosa mesti tinggal, wajib. Dan dosa itu besar. Sekalipun disebut kecil ni, sayyi'at, sebut kecil ni, bila dibandingkan dengan dosa yang lebih besar. Kalau saya tanya tuan-tuan, bumi ni besar ke kecil? Bumi. Besar bumi. Banding dengan matahari, bumi halus ya. Banding dengan mustari, lagi kecil. Banding dengan dengan kita punya sistem suria, halus ya bumi ni, kecil. Banding dengan Bima Sakti, Milky Way, banding dengan galaksi, bumi sangat kecil. Tapi bumi tu sendiri naknya besar. Macam tu dosa. Dosa ni pada hakikat dia, segala jenis dosa dia besar, dia bukan kecil. Namanya dosa dia besar sebab dia derhaka kepada Allah. Itu kena tahu. Jangan tersilap faham. Imam Malik rahimahullah dia sebut, la tandur ila sighari dhunub. Jangan kamu tengok dosa kecil dosa kecil walakin indur ila man aznabta ilaih. Tapi tengoklah kepada siapa yang engkau melakukan dosa tu. Kau ingkar pada siapa? Masa kita tengok benda yang haram, Allah murka. Sekalipun dosa kecil, Allah murka. Masa tuan-tuan melakukan dosa kecil ke besar, Allah murka. Sebab tuan-tuan derhaka kepada Allah. Kalau mati dalam keadaan melakukan dosa, tak kira dosa besar, dosa kecil, mati itu bukan mati yang baik. Su'ul khatimah, mati dengan perakhiran yang buruk. Tu saya ingat dulu saya jadi imam di Masjid Baitul Aman di Ampang. Di masjid tu banyak ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Yaman. Yang Habib ni, Habib Ali Zainal Abidin, Habib Abdul Qadir Al-Jufri, Habib ni yang pakai selendang serban, dia pun memang keturunan Nabi. Keturunan Nabi ni ramai sebenarnya, bukan sikit. Depa salah satunya lah keturunan daripada Abdullah Al-Muhajir. Jadi dia dia penduduk di Yaman. Jadi dia salah satu, ada lagi keturunan Nabi, ramai keturunan Nabi yang berada di Mekah, di Madinah. Dan banyak keturunan Nabi ni dia segan nak bagi tahu dia keturunan Nabi, dia tawaduk. Banyak yang dia tak menonjol. Dia keturunan Nabi. Ada juga keturunan Nabi yang sesat, ada juga keturunan Nabi tapi akidah dia rosak. Ada, bukan tak ada. Bukan ada kemaksuman.
Nabi pun tak jamin kemaksuman. Pak saudara Nabi yang paling seronok Nabi lah Abu Lahab. Kita baca tabbat yada Abi Lahab wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab. Walaupun dia pak saudara Nabi nasab kuat dah tuan-tuan. Ahli neraka. Abu Talib ijma' boleh kata ijma' pandangan yang paling kuat tuan-tuan. Pandangan yang paling kuat. Dan kita mengaji dalam semua kitab sirah, Abu Talib ahli neraka. Pasal dia tak beriman, pak saudara Nabi. Sepupu Nabi ada tak beriman? Ada? Bukan semua beriman. Sepupu Nabi ada yang tak beriman. Baik. Kemudian mana ni? Sepupu Nabi yang tak beriman contoh siapa? Anak Abu Lahab. Apa nama? Utbah dengan Utaibah lah. Nama anak Abu Lahab. Dia tak beriman. Kufur, sepupu. Melalui Abu Lahab, tak beriman. Yang seorangnya kena makan dengan singa. Lepas kena makan dengan singa, dicerai lepas Nabi berdakwah, diceraikan anak Nabi, Ruqayyah ataupun Ummu Kulsum. Lepas tu dihina Nabi. Dan dia naik unta dia masa nak pergi berdagang, singa terkam makan dia. Dia sepupu Nabi. Ada yang tak beriman. Mana ada jaminan tuan-tuan? Jaminan dia dalam Quran sebut ahli syurga ni orang yang beriman dan beramal soleh. Tuan-tuan duk baca selalu. Walladzina amanu wa 'amilus solihat. Betul tak? Lahum fi jannatin tajri min tahtiha yadkhulunal jannata jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Walladzina amanu wa 'amilus solihat sayadkhulu yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kita duk baca selalu walladzina amanu wa 'amilus solihat. Walladzina amanu wa 'amilus solihat. Itu ciri dia. Si beriman beramal soleh. Tak apalah, saya ringkaskan cerita. Satu Habib ni dicerita di Yaman, ada seorang lelaki yang rajin main masjid. Ini cerita baru tuan-tuan, dalam tahun 2000 macam tu lah, 2000 ataupun nak dekat tahun 2000 dah lah. Zaman-zaman yang dah ada CD, TV dah ada lah, telefon, headset pun dah ada. Cerita dia, seorang pemuda ni selalulah main mengaji, main masjid, bagus lah. Zahirnya kita tengok bagus. Dia meninggal muda. Selalu main masjid, selalu dengar kuliah dan sebagainya. Dia meninggal. Bila dia meninggal, ada tok guru dia lah, mimpi jumpa dia. Dalam mimpi tu dia tengok dia dikubur. Malaikat munkar dan nakir cungkil mata dia. Maka dia pun menjerit dengan satu jeritan yang sangat kuat. Rupanya pasal apa? Dia masa hidup di dunia, mata dia suka tengok benda yang haram. Nampak? Mati dalam keadaan kita bawa dosa kecil pun bahaya. Akan dia azab. Baik, sebab tu ingat, dosa tu pada hak zat dia itu besar. Dia kecil bila dibandingkan sesama dosa. Jangan meremehkan pula. Orang dengar riba, makan 1 dirham riba lagi teruk daripada 36 kali berzina. Macam tu berzina je lah. Bukan. Ada orang dia faham lagu tu, lemah betul. Zina tu memang teruk, dosa besar. Barang siapa yang berzina, hilang di wajahnya seri keimanan. Siapa yang rajin berzina, tak taubat, rajin berzina, di wajahnya tak ada seri keimanan. Muka dia tu nampak serabut. Kalau dulu pernah berzina, dia bertaubat nasuha, tak apa, Allah ampunkan. Dan kita pun tak boleh ungkit kesalahan dia. Kalau dia taubat, jangan ungkit. Tapi kalau dia berzina dan dia tak taubat, memang dia berzina. Tiap-tiap bulan berzina, tiap bulan pergi Thailand, tiap bulan pergi Thailand. Sekali pun dia kaki masjid, tuan-tuan tengok muka dia serabai. Minta maaf saya sebut, rasa nak bernampak tengok muka dia. Macam tu. Saya minta maaf saya sebut tuan-tuan. Orang meluat tengok muka dia. Dia hilang seri wajah dia. Hilang seri akan hilang di wajah dia. Itu bahaya berzina. Dan iman dia akan dicabut seperti mana kita menanggalkan pakaian. Daripada okey-okey tuan-tuan, semayang khusyuk, rajin main mengaji, pergi berzina. Bila dah berzina, dia jadi apa nanti? Nak main mengaji malas. Dia nak apa? Dia semayang hilang khusyuk. Dia akan hilang nikmat khusyuk tu, hilang tuan-tuan. Makan masa. Dia kena taubat sungguh-sungguh, baru dia dapat balik rasa nikmat beribadah. Dan sebab tu orang yang berzina, memang di wajah dia hilang seri keimanan. Kalau orang yang dekat lagi dengan Allah, orang kurang senang duduk dengan dia. Pasal apa? Tak elok. Kaki zina, itu bahaya zina. Bahaya zina.
Sebab tu jangan remehkan dosa tuan-tuan. Ni nak sebut 36 kali teruk pada berzina, memang lagi dahsyat. Maka riba lebih dahsyat daripada berzina. Bukan nak cerita berzina tu ringan, berzinalah kamu. Bukan, ada orang dia faham lagu tu. Ya Allah, teruk kan. Dalam Quran sebut jelas, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu fa innalahu nar jahannam khalidan fiha ghadiballahu alaihi. Barang siapa yang ingkar pada Allah dan Rasulnya, tak kira ingkar ni dosa besar ke dosa kecil, dia akan dimasukkan dalam neraka Jahannam. Nampak? Jangan ingkar pada Allah, besar ke kecil, hanya bandingan sesama dosa. Kita dosa tinggal semua. Jangan meremehkan dosa. Tak apa, dosa kecil buat, ditobat. Tengok tak ada tobat, mati. Macam mana? Mati dalam keadaan dosa duk melekat lagi kat mata, dosa duk ada lagi di tangan kita. Baik. Kemudian jadi riba ni, satu dirham riba banyak mana? Satu dirham ni lebih kurang RM25. RM25. Satu dirham sama dengan berat perak 2.932, lebih kurang lah 2.932 dirham 9999, perak 999. Kenapa perak 999? Perak ni dia memang keras. Perak, pure perak tu 2.932, lebih kurang hampir 3 gram. Hampir 3 gram satu perak. Kalau dinar ni, satu dinar tu sama dengan 4.25 gram emas. 4.25 gram emas. Nah, ni emas mahal kan? Emas 916. Kenapa tak pakai emas 9999? Emas 999 mana boleh buat duit? Mana boleh buat barang kemas? Boleh lah buat, tapi dia tak tahan. Tekan dia akan apa? Tekan dengan jari, dia akan berbekas kat emas tu. Tuan tahu emas 999 ni, emas pure emas. Emas 916, emas apa? 91.6% emas. Tu 916 tu. 91.6% emas. Yang lagi apa? 8.4% bukan emas. Boleh jadi perak, boleh jadi besi. Dia nak bagi kerah. Nak bagi kerah. Tidak, dia tak boleh buat duit. Tidak, tak boleh buat barang kemas. Ada lagi yang 750, betul tak? Itu lagi lah, 75% saja emas. Lagi 25% tu bukan. Boleh jadi nikel, boleh jadi tembaga. Dia nak bagi kuat. Orang perempuan punya perhiasan paling bagus pun 916. Betul tak? 916. Kalau nak beli emas 999, beli jongkong. Jongkong emas pure emas. Pasal pergi jongkong tak ada orang nak gantung jongkong kat tengkok. Sekilo pun kat tengkok. Dia memang untuk simpanan. Jongkong adalah. Baik, tapi dipendek ceritanya, itu satu dinar. Dinar ni daripada Rom dulu, dinarius. Rom pakai dinar. Dirham Parsi pakai, dia panggil drakma kot. Arab ambil panggil dirham. Dinarius Arab panggil dinar. Padahal itu tamadun daripada tamadun Parsi dan Rom dulu. Baik. Jadi tuan-tuan, macam mana riba ni? Setelah makan RM25 lebih teruk daripada 36 kali berzina. Berzina tu dah teruk yang amat-amat dah. Maka riba lagi teruk. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, ar-riba salasun wa sab'ina baban. Riba ni ada 73 peringkat ataupun 73 bab bahagian. Adnaha mislu ayyan kuhar rajulu ummah. Seringan-ringan riba daripada 73 tahap-tahap riba ni, yang paling ringan sekali, yang paling rendah sekali, seperti seorang lelaki berzina dengan mak dia sendiri, ataupun seorang perempuan berzina dengan bapa dia. Itulah seringan-ringan riba. Zina ni teruk lah. Riba lagi teruk. Nak beritahu apa? Jangan buat. Riba tu dah teruk yang amat-amat dah. Quran sebut la taqrabuz zina, jangan dekati zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, kerana berzina itu keji, kotor, jalan yang terburuk. Zina tu teruk lah. Riba lagi teruk. Supaya apa? Jangan terlibat. Jangan terlibat dengan benda tu. Bahaya. Baik. Cuma saya nak sebut tuan-tuan di sini, pengarang dia tak jelaskan riba tu apa. Lepas ni kita masuk hadis 18. Dia jelas sikit je. Hadis sabda Rasulullah SAW ini sangat jelas di hadapan mata kita pada hari ini. Di mana-mana institusi riba tumbuh macam cendawan. Dia tak jelaskan riba ni apa. Macam ni tuan-tuan.
Saya nak cerita 1 jam riba saja, 1 jam tak cukup, mungkin 2 jam. Saya cuba ringkas sebaik yang mungkin. Riba dia ada 4 jenis. 2 jenis besar. Yang pertama riba ad-duyun. Riba yang berlaku kerana kita memberi hutang. Dia pecahan ni banyak lagi tu. Coh bawah-bawah tu dia punya penerangan. Ada benda yang nampak macam tak riba jadi riba. Baik. Pertama, riba yang berlaku kerana kita bagi hutang. Dia ada 2. Yang pertama disebut sebagai riba al-qard. Al-qard. Satu lagi riba al-jahiliyah. 2 riba ini berlaku kerana hutang. Contoh riba al-qard ni apa? Kita mensyaratkan nilai tambah semasa bagi hutang. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Tiap pinjaman, hadis riwayat Ibnu Majah juga. Tiap pinjaman yang berlaku padanya manfaat, kita ambil manfaat ataupun nilai tambah, memang riba. Ini ijma' ulama. Contoh, kita bagi pinjam kat orang 1,000, akhir bulan ni bayar 1,200, riba. Ijma' ulama riba. Habis itu bank Islam mana ada tuan-tuan buat pinjam bank Islam bayar pinjam sama bayar sama? Sebelum saya lupa, pinjam ni hukum dia makruh, kecuali memang kita tidak ada pilihan. Boleh lah dia berubah. Memang kita nak buat rumah dan kita pun tak ada lah duit 200,000, kena buat pinjaman dah, tak apa. Kita nak belajar, duit tak ada lah, kena buat pinjaman PTPTN. Kita terpaksa, duit tak ada, terpaksa tak apa, dia tak jadi makruh, jadi harus. Macam kecil diri lah tuan-tuan. Kecil diri ni bukan selalunya makruh. Nabi pernah kecil diri. Tengok keadaan. Ulama sebut kecil diri ni tengok keadaan. Tuan-tuan masuk tandas R&R, ada tandas duduk, ada tandas diri. Tuan-tuan saja kecil diri, makruh. Makruh. Tapi tuan-tuan masuk tandas R&R, tengok-tengok semua tandas kecil diri. Nak tahan tak tahan dah, kencing. Yang tu tak makruh. Bukan tuan-tuan pilih nak berdiri, memang tak boleh, tak boleh nak duduk. Ataupun masuk-masuk tandas penuh semua, kita dah tak tahan, kencing lah berdiri. Ataupun tuan-tuan duduklah hutan, nak kencing takut nanti merecit. Betul tak? Dia kan rumput rampai pun, nak duduk pun payah. Kan nak duduk nanti takut kencing kena dekat daun-daun tu merecit kat kita pula, lalang-lalang banyak. Kita kecil berdiri, takut apa? Air kencing mancut kena kat kita. Boleh berdiri, tak makruh masa tu. Boleh no? Ada orang kata kecil berdiri menyebabkan batu karang. Tak betul ramai orang bukan Islam kecil berdiri tak batu karang pun. Batu karang punca nombor 1 kurang minum air masak, itu je. Nombor 1 punca batu karang kurang minum air masak. Yang kedua pasal apa? Kalsium banyak sangat. Yang ketiga banyak sangat asid apa? Asid apa? Asid urik, gout. Saya pun ada gout tuan-tuan, tu minum air masak banyak. Sebab kadang-kadang gout ni jadi batu dalam buah pinggang bila kita kurang minum air masak. Saya ada seorang jemaah saya kenal, dia selalu kena buah pinggang, buah apa? Batu karang. Saat kena. Saya tanya pasal apa selalu kena buah batu karang. Batu karang adalah penyakit yang paling sakit sekali bagi orang lelaki. Pasal orang perempuan jarang orang perempuan kena. So orang perempuan dia tak boleh tahan kencing sangat macam orang lelaki. Tu orang lelaki suka tahan kencing. Tahan kencing satu hal lah, tapi sebenarnya bukan tahan kencing sangat. Nombor 1 kurang air masak. Nombor 1 jadi. Ataupun kita buat kerja berat, air masak kurang. Itu yang keluar peluh banyak. Tu jadi batu dalam buah pinggang, kat budi kencing. Ada orang perempuan, sebahagian orang perempuan terkena, ada jarang kena lah batu karang. Orang perempuan kata sakit batu karang ni macam sakit nak bersalin. Orang perempuan yang kena sakit sungguh batu karang ni. Kena batu besar-besar nak terkeluar tu bukan senang. Nak elakkan dia, minum air masak banyak. Jemaah tu selalu kena, selalu. Rupanya dia bagi tahu saya, dia memang semenjak dia hidup dia tak boleh minum air masak. Dia hanya minum air teh, air kopi, itu dia. Air masak dia tak lalu. Buat macam tu lah. Tuan-tuan buat amalkan selalu, memang kena batu karang. Kok dah terengi nak kena. Sebab ayak tu dia ada, dia apa? Dia pekat, dia ada macam-macam. Itu kena minum air masak. Sehari agak-agak lah minum, janganlah banyak sangat. Air masak pun bahaya juga. Minum sampai bergeleng-geleng pun boleh mati. Minum air masak banyak boleh mati. Minum jangan 1.8 liter sekali, bahaya. Dia boleh bengkak otak, jadi lebihan air, kurang mineral, air lebih masuk dalam darah pergi ke otak. Kalau minum sampai sekali minum 2 liter, bahaya. Minumlah sikit-sikit. Yang boleh minum banyak-banyak ni unta. Tak, unta boleh minum, tu Nabi pesan. Nak minum ayak, kalau minum ayak biar 3 kali, betul tak? 3 kali teguk. Supaya apa? Jangan minum macam unta. Unta memang sekali teguk sungguh. Ni tuan-tuan teguk ram. Jangan, sekali collapse jatuh ni tuan, bengkak otak.
Minumlah sikit-sikit. Dan sekali minum 1 liter tu boleh gagah lagi. Baik. Jadi tuan-tuan, yang pertama kerana bagi pinjaman. Kita bagi pinjaman, cukup bulan bayar 1,200. Ni riba al-qard. Riba yang disyaratkan tambahnya waktu pinjaman. Dan kena tahu sama ada yang mensyaratkan orang yang bagi ataupun orang yang pinjam. Sama. Tak boleh tuan-tuan buat pinjaman syaratkan nilai tambah nanti bila bayar. Tak kira yang syaratkan tu, yang janji tu orang yang bagi ataupun orang pinjam. Contoh kita, kawan nak pinjam kita duit. Dia nak pinjam 10,000 buat bisnes. Kita ada je 10,000 tu dalam bank, adalah 30, tapi nak bagi tak berani, banyak sangat 10. Tapi kawan kita janji, bagi aku pinjam 10,000, lagi 3 bulan aku bayar 15,000. Kita daripada tak ada duit, ada kot sikit dalam bank, cik tadi tak ada. Bila dia kata nak bagi lebih sikit, dan ada duit. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Ada orang dah fikir, boleh kot, bukan aku yang minta, dia yang nak bagi. Tak boleh. Sama ya, dua-dua dosa besar. Tuan-tuan tahu apa hikmah dia? Sebab agama dia tak mau tuan-tuan buat duit dengan duit. Dia tak ada nilai tambah dalam ekonomi. Tuan-tuan boleh dapat untung, tapi tuan-tuan kena sediakan perkhidmatan. Macam mana perkhidmatan? Ambil duit, beli mesin rumput, tuan-tuan mesin kat rumah orang dapat duit. Baru boleh tuan-tuan buat perkhidmatan dalam masyarakat, baru hidup ekonomi tu. Ataupun tuan-tuan ada duit, tuan-tuan buat apa? Pergi beli beras, pergi beli cabai, bawang, pergi beli ikan bilis, timun, buat nasi lemak berniaga tepi jalan. Betul tak? Sini lah ni nasi lemak apa? Kat Selincing lah ni banyak. RM2. Tuan-tuan tunggu nanti mesti naik punya. Lah ni beras mahal tuan-tuan. Memang kita kesian daripada orang jual nasi lemak. Lepas ni tuan-tuan kata orang jual nasi lemak mahal, tuan-tuan janganlah marah. Bahkan tengah naik lah ni kan. Tengah naik. Saya tak tahulah, mungkin nak pelarasan gaji ke apa, mungkin nak buat GST balik. Wallahualam tu yang dia awal dia naik tu. Nanti mungkin dia akan umum. Tapi kalau umum pun orang jawab awam syok lah. Tuan-tuan menjawab awam ke? Saya menjawab awam, saya senyum lah tuan-tuan. Tuan-tuan yang tak menjawab awam, harap-harap ada inisiatif lain lah pada kerajaan macam tu lah. Tapi tuan-tuan, lepas ni kalau orang jual nasi lemak mahal sikit, kok kat kedai kadang-kadang kita kesian orang jual nasi lemak. Jual nasi lemak mahal sikit, orang marah. Betul tak kan? Apa jual mahal? Jadi nak buat macam mana beramai? Baik, saya pendekkan cerita tuan-tuan. Tuan-tuan layak tak dapat? Tuan-tuan layak dapat untung. Itu bukan riba. Tuan-tuan, model nasi lemak tuan-tuan, contoh model tuan-tuan 100. Habis belah-belah berniaga apa semua, dapat 250. Tuan-tuan memang layak dapat 150. Memang layak rezeki yang paling bersih sekali. Paling bersih. Pasal apa? Tuan-tuan yang masak, betul tak? Dan tuan-tuan berniaga ada risiko. Boleh jadi laku, boleh jadi tak laku. Ni hujan ni. Biasanya orang jual nasi lemak kalau hujan tak laku. Tanya orang nasi lemak. Kalau orang tak keluar, orang tidur, nasi lemak kurang laku. Dia ada risiko. Jual roti canai, roti canai. Lah ni dekat Sing-Sing roti canai sekeping apa? RM1.20. Oh, payah lah tuan-tuan lah ni. Rumah RM1.50. Ada agak jual yang RM1. Saya ingat ada, saya pergi ke kedai tu, roti canai RM1 paling murah, tapi paling kecil. Allah, saya tengok. Kena 2 keping. Kita nak marah pun kita tahu lah ni semua mahal. Betul kan? Mahal. Baik. Tak apalah tuan-tuan. Apa nama, kita tahulah. Kalau dia jual macam tu, dia layaklah dapat. Betul tak? Ataupun tuan-tuan ada modal RM10,000, tuan-tuan pergi Vietnam beli tudung, beli baju. Vietnam banyak murah beli kat sana, tapi kena pandai. Tak pandai ni kena tipu beli pada Vietnam, jual di Malaysia. Tuan-tuan balik jual di Malaysia. Jual tengok harga di sini. Dia tak kira tuan-tuan untung banyak mana. Siapa yang pandai ambil peluang, itu dia untung dia. Dia dah usaha. Dia pergi Vietnam tu bukan dekat, jauh. Kita larat nak pergi Vietnam. Macam Nelofa. Kenapa dia kaya sangat? Tudung Nelofa tu yang orang beli mahal tu, dia ambil RM1 je di Vietnam. Murah tu. Tapi tuan-tuan kena ingat, dia beli berapa ratus ribu, ke juta dia buat pula. Bukan senang tu. Tu kalau tak laku tu, pening kepala ni lupa. Bila laku lah tuan-tuan, dia artis kan. Dia jual berapa puluh kat Malaysia. Kaya tuan-tuan. Kaya. Dia layak dapat untung layak. Dia punya risiko pun tinggi. Kita nak pergi Vietnam, nak beli tudung satu, berapa banyak modal habis. Semata-mata nak pergi beli kat Vietnam ya. Dia berani buat keluar modal. Ni yang berniaga barang Cina kan. Dia buat keluar modal banyak, pinjaman. Beli barang Cina banyak-banyak, dia jual. Betul tak? Dia boleh dapat untung. Dia menyediakan perkhidmatan macam tadi. Orang jual nasi lemak, tuan-tuan beli nasi lemak.
Orang yang jual baju, tuan-tuan beli baju. Orang yang jual kasut, tuan-tuan boleh beli kasut. Dia memang berhak menerima untung. Tak kira untung 200%, 300%, tak kira. Selagi mana keuntungan tu sesuai dengan tempat tu. Macam saya kata tadi kan, kalau tudung di Malaysia ni standard lah 20-30. Dia ada antara rare sikit 50. Walaupun dekat luar dia ambil murah. Dia ambil kat luar 2-3 ringgit je. Kat Malaysia dia jual sampai 50-60. Bukan senang nak bawa balik tu. Nah itu harga dia. Tapi jangan melampau sangat. Jual sampai 5,000 tak boleh mahal sangat. Dia kena sesuai dengan harga setempat. Faham tak? Harga setempat. Jangan kata kita beli orang bagi kita dapat free je. Ni orang bagi kita baju free je. Tapi nilai dekat Malaysia baju ni nilai dia 1 juta. Tak apa, contohnya lah. Pasal baju tu memang canggih ke apa ke kita tak tahulah. Yang ada nilai setempat, dia ikut uruf dia punya nilai tu. Itu yang pertama tuan-tuan. Riba yang disyaratkan bayar lebih, maka dia adalah pinjam yang disyaratkan bayar lebih. Dia adalah riba. Dia ada pecahan tuan-tuan. Saya kata nak cerita tu, tuan-tuan tengok jam tu, 7.10 dah Ustaz. Lagi 3 lagi. Contoh juga riba, kita bagi dia pinjam duit, tapi kita tak syarat nak pinjam duit dah. Boleh? Tolong mesin rumput rumah aku. Mesin rumput riba. Mesin rumput tu riba. Tuan-tuan tak boleh ambil apa-apa manfaat keuntungan pada pinjaman. Tak boleh. Riba mesin rumput tu. Nak pinjam duit aku tak? Boleh. Syaratnya nak pinjam duit aku boleh. Hang kena beli handset aku dulu. Macam tu. Syarat kan. Tu Nabi tak bagi. La yahillu bai'un wa salafun. Tak boleh bagi pinjaman dalam masa yang sama kita jual barang kita. Tak boleh. 2 kali untung kita buat. Pertama kita ambil untung kan. Bila kita jual barang mestilah kita ambil untung kat situ. Tak boleh. Dengan syarat, kecuali tuan-tuan bagi dipinjam, tiba-tiba dia beli barang dengan kita. Tak apa, ni disyaratkan. Hang pinjam kat aku boleh. Tapi hang mesti beli barang kat aku. Kat orang lain tak boleh. Tak boleh yang tu. Nah. Apa lagi tuan-tuan? Sebagai ulama kata pinjam mutu, pinjam mutu. Syarat pinjam mutu, apa syarat dia? Balik nanti minyak penuh. Sebagai ulama kata riba, sebagai ulama kata bukan riba, ada 2 pandangan. Sebagai ulama kata yang tu dipanggil sewa kenderaan dengan bayaran minyak penuh. Ada. Itu tak apa. Tapi kalau untuk duit bayar apa? Bayar ada manfaat sekalipun tak boleh. Sama juga kita punya wang hantaran. Saya nak cerita pak di panjang tu, panjang sungguh. Tuan-tuan kena bagi saya 2 jam. Macam itulah kursus riba. Tapi tuan-tuan tak payah dengar tuan-tuan. Tuan-tuan pergi kat YouTube ya, tuan-tuan dengar Dr. Zaharuddin Abdul Rahman dia cerita panjang. Dia tu lagi hebatlah tuan-tuan, memang pakar ekonomi Malaysia. Itu satu. Yang kedua, contoh yang lain lah, kita hantaran. Kita dengan orang perempuan kan, kita letak syarat. Pihak lelaki bagi hantaran, siapa bagi luar? Lelaki ke perempuan luar? Lelaki luar. Saya pun tak ingat lah tuan masa kahwin tu. Kena kahwin lagi satu lah kot. Melawak tuan-tuan, marah pula. Baik. Contoh dia tuan-tuan, kita letak syarat. Pihak lelaki bagi apa? Bagi hantaran nilai dia 11, pihak perempuan mesti balas 11,000. Contoh ni orang kaya lah tuan-tuan, hantaran 11,000. Tak kira apa lagi. Hantaran ni bukan wang hantaran, orang panggil apa tu? Bukan hantaran. Tu wang hantaran ni yang kita buat barang-barang ni, baju lah apa tu. Memang kena nikah tu, kita ingat tu. Apa dia orang panggil tu? Barang-barang hantaran tu lah kan, orang buat hantaran baju lah, minyak wangi macam-macam kan, bawa kan. Wang hantaran lain. Wang hantaran selit dalam tu lah. Okey, barang-barang hantaran ni laki mesti bagi 9,000. Pihak perempuan mesti nilai dia 13,000. Dia kan, sebenarnya orang lelaki 7, orang perempuan berapa? Tak ingat lah. Orang lelaki 7, perempuan 9. Kalau lelaki 9, perempuan 11 kot tu. Macam tu lah, biasanya macam tu. Kalau macam tu tak apa, sebab kita tak letakkan nilai, betul tak? Boleh jadi orang lelaki punya yang 9 ni, yang 7 ni mahal-mahal, betul tak? Yang perempuan nama je 9 tapi berbiskut Mary je, tentu. Murah. Kalau tuan-tuan tak letak nilai, tak ada masalah. Tapi kalau letak nilai, orang lelaki punya nilai banyak ni, 7 hantaran nilai dia 7,000, orang perempuan punya hantaran mesti tak kurang 9,000 riba. Tak boleh. Tuan-tuan bila saya fikir kenapa tak boleh? Sebab Islam dia tak mau tuan-tuan kita ni dapat untung dengan jalan yang kita tak bagi sumbangan pada ekonomi. Tak mau.
Nak untung boleh, bagi, sediakan perkhidmatan, kau layak dapat untung. Jangan buat untung macam tu. Untung dengan duit. Okay, tak apa, saya pendekkan tuan-tuan. Banyak gini kalau cerita bab akar ni. Saya nak cerita kat tuan-tuan macam mana bank Islam punya hilah. Betul tak? Pinjam bank Islam. Kadang-kadang bank Islam punya pinjaman banyak lebih daripada konvensional lagi. Awal-awal tuan-tuan pinjam bank Islam dah letak dah 5.55% tau. 5.55%. Kalau bank konvensional macam mana boleh? Oh, tu panjang tu. Lain masalah saya cerita tuan-tuan. Dia guna hilah naknya, guna hilah. Nanti kita cerita lah bab hilah. Saya nak habiskan bab riba. Kita dah syuruk dah tuan-tuan. Riba yang kedua tuan-tuan adalah dipanggil riba masih lagi bab hutang, riba al-jahiliyah. Jahiliyah ni macam mana? Kita bagi orang pinjam duit. Kita bagi dia pinjam duit, okey, nah 1,000. Cukup bulan bayar. Satu bulan ni, ni bulan 1, ni bulan 1, pinjam, nanti 1 bulan 2 bayar balik RM1,000. Kita tak minta pun kat dia duit apa? Nilai tambah kita tak minta. Dia pun tak syaratkan, tak apalah. Cukup 1 hari bulan, kita minta balik, dia kata, Allah, saya tak mampu, minta maaf. Kereta accident, anak sakit, memang betul-betul susah. Kalau dia tipu kita kena report pihak penguasa, kena ambil tindakan. Kan ada orang masa pinjam baik, lepas pinjam tak kenal dah kita. Ramai orang begitu, tidak kan? Ramai orang begitu. Orang ustaz pun ada saya jumpa tuan-tuan. Masa pinjam minta tunggu, dah ada pinjam dia buat tak nampak kita tuan-tuan. Yang jenis lagu tu kena report. Ada bukti kena penjara tuan-tuan. Ni kita cerita dia betul-betul susah. Dia susah. Memang susah sungguh kita tengok. Riba jahiliah ni kita kata apa kat dia? Cakap banyak tak ada, hang bayar juga. Dah janji. Kalau hang tak nak bayar, hang boleh bayar bulan depan tapi tambah sikit itu riba jahiliah. Dia tak seteruk al-qard. Al-qard teruk lah, awal dah minta nilai tambah dah. Yang ni dia minta bila tak mampu bayar. Dia pun kata tak apalah. Bulan depan aku memang susah. Bulan depan kita main lagi tak mampu lagi. Cakap banyak tak ada, hang kena settle. Kalau tidak tambah lagi. Daripada 1,000 dah 1,200. Ni tak boleh bayar lagi, naik 1,400 pula. Itu riba jahiliah. Ada tak tuan-tuan? Ada? Contoh apa? Ni ulama sebut lah, sebagai ulama sebut. Bila kena saman 150. Bayar awal 150, bayar lambat 300. Sebagai ulama kata itu riba. Tak boleh kita lebih kerana lewat masa. Kecuali sebab dia macam ni, dia bertambah pada nilai tu nah. Nilai tu tambah. Kalau nak buat juga buat apa? Denda atas lewat. Dia bayar asing, bukan duduk sekali. Sebab dia bila duduk sekali, nilai tu makin bertambah ikut persen. Contoh kalau tuan-tuan kena denda 100. Bila lambat bayar tambah 20%. Jadi 120. Lagi lambat lagi naik, lagi lambat lagi naik, lagi lambat lagi naik. Itu riba. Lagi menyusahkan. Kalau boleh ambil tindakan, masuk mahkamah ke, tidak ambil benda lain, bukan dengan duit. Bukan dengan duit. Contoh yang lain, pinjam buku kat perpustakaan, lambat bayar, lambat hantar kena bayar kan RM5. Lagi lambat RM10, lagi lambat mau naik. Patutnya buat benda lain. Macam mana? Disekat kat keahlian ke? Tidak. Keahlian dibatalkan ke? Buat hal lain. Supaya jangan jadi konsep nilai tambah tu kerana kelewatan. Jadi riba al-jahiliyah. Baik. Ada lagi 2 riba tuan, saya ringkaskan tuan. Lagi 2 riba kerana jual beli. Yang pertama dipanggil riba an-nasi'ah. Riba an-nasi'ah, tuan-tuan beli item ribawi, ini kerana beli item ribawi tahu kan? Emas, perak, gandum, beras, gula, garam, tu item ribawi. Tuan-tuan beli dengan bukan emas perak. Kalau ini emas perak, emas dan perak. Tuan-tuan beli dengan bertangguh. Emas perak. Tuan-tuan dia mesti benda yang sama, emas, perak dan duit. Benda tu sama. Dua-dua item ribawi. Duit item ribawi. Emas item ribawi. Tuan-tuan beli emas dengan berhutang. Beli emas dengan berhutang hukumnya riba an-nasi'ah. Emas kalau tuan-tuan beli mesti dapat on the spot. Kalau paling lambat pun paling lambat ulama kata ikut mazhab Maliki, paling lambat dia dalam bab ekonomi dia guna 4 mazhab, kadang-kadang lebih pada 4 mazhab tuan-tuan. Sebab ekonomi ni nak bagi boleh supaya kita boleh lawan dengan ekonomi konvensional. Tu dia tak guna mazhab Syafi'i, macam-macam mazhab guna dalam bab ekonomi. Jadi dia kata kalau paling lewat pun 3 hari. Sebab tu tuan-tuan perasan tak buku emas yang dekat Maybank tu, tuan-tuan lock
log emas, harga emas. Contoh tuan-tuan pergi, katakanlah harga emas sekarang berapa 1 gram? Ini kena tanya orang perempuan tahu. Orang lelaki saja tak tahu sangat. Saya orang perempuan, bini saya tahu. Harga emas lah ni. Macam mana dia tahu? Dia lalu belakang saya, dia tengok emas tepi masjid tu. Mata dia tengok. Kita tak tengok pun, dia tengok selalu. Tak apa, saya pendekkan cerita. Katakanlah emas sekarang 280. Kita pergi dekat my bank, katakan kita kaya lah. Saya nak beli sekilo emas. Saya nak sekilo emas dengan harga 280. Sekilo sama dengan berapa? 280,000. Betul? 280,000. Emas tak ada pun. Dia ada buku emas. Dia tulis lah, Encik Jamal ada emas sekilo 280,000 nilai dia. Dia ada buku tu je, buku emas. Dia beli nilai, emas tak ada pun. Tunggu, katakanlah tiba-tiba harga emas naik, 330. Dia pergi kat bank, saya jual emas saya. Dia dapat berapa? 350,000. Tak, contohnya lah, kalau naik emas 1 gram jadi 350. Maka dia jual sekilo tu, dia dapat 350,000. Berapa dia dapat? 70,000. Betul tak? Kita kata sikit lah, senang. Naik sikit lah, daripada 280, dia naik jadi 300. Dia jual emas sekilo tu kat bank, bank bagi dia berapa? 300,000. Berapa dia dapat? 20,000. Tuan-tuan yang jenis lagu ni, boleh kata semua bank, Kijang Mas ke, bank rakyat ke, bank apa ke, boleh dikatakan semua tak masuk dalam Islamik. My bank dia tak letak je ni bawah my bank Islamik kerana bukan Islamik. Pasal apa bukan Islamik? Pasal syarat dia, syarat dia emas kena ada. Kena tanya bank. Kalau katakanlah kita pergi kat bank, saya nak emas saya tak mau duit, bank kena bagi dalam tempoh 3 hari. Boleh dikatakan semua bank tak boleh buat macam tu. Orang beli banyak, nak cari emas lambat. Boleh bagi emas kalau minta, tapi dia makan masa lebih 3 hari. Sebab tu kebanyakan bank memang cara lagu tu dia bukan Islamik. Tuan-tuan cek balik. Kalau dia kata Islamik, dia mesti boleh serah kepada tuan-tuan emas dalam tempoh 3 hari, ikut mazhab Maliki. Faham tak tu? Saya nak cerita kelebihan apa sebab dia tuan-tuan buang makan masa tuan-tuan. Satu lagi tuan-tuan, riba an-nasi'ah. Riba bukan tu an-nasi'ah tadi tu, kena bertangguh. Satu lagi riba al-fadl. Riba al-fadl dia termasuk dalam jual beli yang mana kita bertukar item ribawi, emas dengan emas. Emas dengan emas tak boleh tuan-tuan kita tukar, ni selalu jadi Kalau nak tukar emas dengan emas mesti sama berat on the spot. Contoh tuan-tuan ada emas apa nama? Perempuan lah selalu emas lama kan 10 tahun. Tapi berat, katakanlah rantai isteri tuan-tuan 30 gram. Ada 30 gram isteri tuan-tuan punya rantai. Kami semua 50 gram Ustaz. Lagi kaya lah. Okey lah 50 gram. Kat Tengkuk mahal 50 gram ni, kaya tuan-tuan, memang kaya berapa puluh ribu. 50 gram. Tapi design lama. Ni cerita design 20 tahun lepas. 20 tahun lepas punya design. Jadi dia pergi lah seri emas tepi Pengasai tu, tepi masjid tu. Orang lelaki nama pun tak tahu. Tanya orang perempuan, tahu. Apa abang nama pun tak tahu. Kenapa bini tuan-tuan tahu? Dia pergi Pengasai, memang dia tengok. Tidak kan? Berapa emas hari ni? Kan dia duduk jalan gitu kan. Apa nama? Seri emas Serai apa? Macam tu lah. Serai. Memang selalu pergi kedai emas ni. Orang kaya. Baik tuan-tuan, serai. Katakanlah dia pergi kat serai dengan emas dia yang 50 gram, rantai dia tu, dia nak tukar design baru. Tapi bila tuan-tuan nak tukar, kedai takkan bagi design baru yang sama berat. Betul tak? Dia akan bagi kurang berat. Pasal apa? Tak boleh kami buat design lawa. Ni design dulu punya. Depa pun dapat, depa akan cairkan, depa buat design lain. Jadi boleh tak tukar terus? Tak boleh. Tak boleh. Seri serai nasib baik dia faham tuan-tuan. Saya bagus seri tu. Cara dia tuan-tuan kena buat apa? Sebab ada orang kata kalau jual nilai dia murah sikit. Kalau trade in lagi untung, tak boleh, haram hukum dia. Itu saya kata Islam tak mau kita untung duit dengan duit, emas dengan emas tanpa kita buat kerja apa-apa, tidak ada risiko apa-apa. Tak boleh. Saya pernah buat sekali kat kedai tu. Saya bawa barang bini saya punya rantai, dia putih. Rantai, bukan rantai gelang. Jadi saya nak buat surprise sikit kat bini saya. Misalnya suami kena lah surprise sikit. Kita nak sebagai suami biar isteri kita terkejut. Wow. Dia terkejut sikit. Saya ambil gelang bini saya tu, saya pergi kat serai. Saya kata saya nak
trade in lah, ambil yang lain. Bini saya suruh sambung saya beli lain. Itu suami misali tuan-tuan. Beli lagi berat lagi. Biar dia terkejut. Tapi saya kata kat dia, saya tanya dulu, kalau saya trade in ambil berapa? Saya tak kata saya nak jual dulu. Kalau trade in ambil berapa? Sebab biasanya trade in bagi emas lama dapat emas baru, biasanya dia ambil nilai mahal daripada tuan jual tu. Dia kata macam ni, bla 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 bla, dia kira tekan macam ni. Boleh, tapi saya nak satu. Saya nak jual dulu. Mai duit kat saya baru saya beli yang lain. Boleh. Dia orang mengaji lah tu. Bila dia jual dulu kat dia ada risiko. Boleh jadi saya dapat duit, saya pergi beli kat kedai lain. Tidak, itu hak saya. Boleh jadi saya dapat duit, tak jadi aku pun balik boleh buat pergi jalan-jalan pergi Korea. Boleh jadi. Jadi dia bayar dulu. Saya kata saya nak jual dulu. Dia kata boleh. Dia bayar kat saya duit, bagi kat tangan dulu. Duit kena ada di tangan Jangan saya jual, duit tak ada kat tangan. Nanti saya tolaklah dekat sini. Belum jadi jual beli lagi. Saya suka kedai si emas, dia kira duit tu. Nak duit. Saya beli emas dengan harga sekian, bla 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 bla. Saya boleh balik tuan-tuan. Tapi tak apa, dia kata nak apa tu, baru dia tanya, nak yang mana tadi? Itu baru betul. Kedai Cina tobat tak buat lagu tu. Lepas tu saya pun okey, saya nak yang ni. Saya bayar. Yang rosak tu 1,000 lebih kot. Macam tu lah, beli 1,000 lebih. Sekali saya beli yang baru nak dekat 4,000 tuan-tuan. Orang perempuan saya terkejut tuan-tuan. Dah lama tak beli tuan-tuan. Ada duit sikit, belilah kat dia. Baik, jadi tuan-tuan macam tu baru betul. Jangan tukar terus. Boleh lah. Walaupun ada ustaz di Malaysia ni, yang kata boleh. Dia kata apa? Pasal dia kata tu perhiasan. Bukan ustaz-ustaz ni saya ingat, tuan-tuan jangan ikutlah tuan-tuan. Dia telah bercanggah dengan Majma' Fiqh Islami. Dia memang ada ustaz-ustaz yang berniaga ustaz-ustaz berniaga ni, dia mesti ada fatwa dia yang pelik-pelik. Dia kata pasal apa? Boleh kata pasal tu ada unsur perniagaan, unsur apa? Unsur perhiasan, ada unsur kerja ke apa. Nabi kata emas dengan emas. Majma' Fiqh Islami pun kata tak boleh. Majma' Fiqh Islami tu kumpul ulama satu dunia kata tak boleh. Mai ustaz Malaysia jual emas, boleh. Susah lagu tu. Saya minta maaf ustaz, saya nak cerita buat panggil ustaz ni macam-macam. Bisnes yang jelas MLM haram, masuk ustaz tu dia bagi ayat Quran jadi halal pula. Itu kita tak mahu panjang cerita tuan. Saya kalau ada masa saya boleh cerita kat tuan-tuan. Dah 7.25 bagaimana bank Islam dia bagi pinjaman kat tuan-tuan dan dia ada apa? Bayar lebih. Betul tak? Dia tak bayar macam tu. Yang tu tak ada masa. Kalau nak cerita tuan-tuan boleh jadi sampai 20 minit ke setengah jam pula. Cukup sekadar tu. Jadi elakkan diri daripada riba. Kalau nak buat pinjaman, ingat mesti buat pinjaman Islamik. Boleh Islamik. Walaupun saya tahu ada kekurangan di situ, dia kena perbaiki banyak. Masih lagi ada kekurangan dekat Islamic loan punya apa? Pembiayaan. Dia tak guna pasal nak? Pembiayaan Islamik kan, dia tak guna pinjaman sebab dia nak elak pada zina. Sebab tu dia kata pembiayaan Islamik, pembiayaan Islam. Dia tak guna pinjaman sebab pinjaman dia akan jadi riba. Tapi pembiayaan Islamik ni pun kalau melampau sangat mahal dia jadi haram juga. Dia tak jadi riba tapi makan harta orang secara batil. Kalau mahal pula pada hak yang konvensional punya. Sebab tu perbankan Islam di Malaysia ni sebenarnya kena tambah baik banyak. Sebenarnya kena tambah baik supaya jadi lebih rahmah lah untuk orang Islam. Baik, jadi lagi satu sebelum saya lupa, simpan duit juga akaun Islamik. Duit buah akaun bukan Islamik, bank akan guna duit tuan-tuan untuk buat riba dan aliran kepada wang yang tak halal. Letak akaun tuan-tuan, nak letak bank mana-mana pun tak apa, tapi pastikan Islamik. Kalau yang paling bagus, letak kat bank Islam dengan tamu haji. Sebab duit itu akan digunakan untuk tabur haji, beli tanah, buat bisnes, dapat untung, tolong orang pergi haji. Tabur haji punya untung, tolong orang pergi haji. Tuan-tuan nak pergi haji berapa modal sepatutnya? 30,000. Tapi orang kali pertama tabur haji bagi 11. Betul tak? Dia tolong berdasarkan keuntungan dia. Sebab tu tuan-tuan buh duit dalam tabur haji, bawa kelak zakat ke tak bawa kelak? Tuan-tuan ada 1 juta dalam tabur haji contoh. Bawa kelak zakat ke tak bawa kelak? Kelak. Tabur haji telah keluarkan zakat. Bukan. Duit dalam tabur haji tak diwajibkan zakat. Itu. Mana ada tabur haji keluarkan duit tuan-tuan zakat? Tapi duit dalam tabur haji tak diwajibkan zakat. Itu majlis fatwa sebut. Pasal tak wajibkan zakat? Duit dalam tabur haji adalah duit jihad fi sabilillah untuk bangunkan ekonomi Islam, untuk berniaga, dapat untung, tolong orang pergi haji. Itu duit. Tu ada duit buah dalam tabur haji. Jadi tabur haji bila ada duit banyak, dia boleh beli tanah kat Indonesia, tanam sawit. Kan tabur haji ada kan? Banyak. Jadi untung-untung itulah tolong orang nak pergi haji. Tuan-tuan punya duit tabur haji, tuan-tuan tolong orang lain nak pergi haji.
Boleh tak? Sebab dia ruling duit tu. Dia boleh buat bisnes banyak, untung, tolong orang pergi haji. Duit dalam fi sabilillah, tolong ekonomi Islam, tolong orang nak pergi haji, duit lagu ni tak wajib zakat. Tak wajib zakat. Dia duit bulan tabu haji, tak kena keluar zakat. Buah-buah pantai kena zakat. Buah pantai. Baik, saya minta maaf, saya ambil masa banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an tafarruqan ba'ni tafarruqan ma'suman taj'al min asy-syaqiyya wa la mahmudun wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi wa sallam.